Alright geng, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Semestinya Din Evolve. So kepada korang yang masih baru ke channel YouTube saya, jangan lupa sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. And then korang jangan lupa support lah channel YouTube saya, walaupun video-video dalam channel YouTube saya tidak se-famous seperti YouTuber-YouTuber lain. Saya harap korang semua support lah channel YouTube saya, and then korang semua dimurahkan rezeki. Amin. Alright geng, so pada video pagi-pagi ini saya masih lagi dalam projek konten untuk motor CUZ. And then keadaan motor CUZ saya sekarang ni masih dalam keadaan elok lah, dalam keadaan cun-cun lah. So kepada korang yang tengok video lepas yang saya dah upload lah dekat channel YouTube saya pasal test run dekat motor CUZ lah, test run dekat motor CUZ. And then masa tu saya dah pulas total lah, tapi saya tidak pulas total sampai lock lah. Tapi saya pulas total pun untuk untuk test top speed, untuk test top speed, tapi tidak sampai total pulas habis lah. And then untuk cek pasal result dia punya carburetor lah, sama ada dia punya carburetor masih dalam keadaan support ataupun tidak. And then dalam video tu jugalah saya dah buat top speed untuk mencapai 100 km. Tapi hanya 100 km sajalah, disebabkan tayar motor CUZ saya tu yang bahagian belakang, ini dia geng, tayar belakang yang saya pakai ini 170, saiz 17 geng. Ini saiz 17, tapi saiz tayar ni yang saya pakai ni adalah saiz 170. Disebabkan itulah top speed motor CUZ saya tidak dia mencapai top speed pun dalam keadaan yang amat berat lah. Dia tidak boleh pergi dan pergi. Itu je. Dia hanya boleh pergi setakat mana yang dia mampu. Tapi disebabkan dia punya bebanan tayar belakang tu yang berat, dia hanya boleh mencapai 100 km saja kan. Tapi dalam GPS yang saya tunjuk, yang saya bagi tahu dekat video yang lepas tu, GPS tu dia hanya boleh pergi sampai 80. GPS tu menunjukkan dalam 80 km saja. Tapi kalau tengok pada meter motor CUZ ni, dia hanya boleh pergi sampai 100. Disebabkan bebanan pada tayar belakang. Tapi kalau saya pakai yang tayar saiz 80-70, kemungkinan dianya akan boleh pergilah dalam 110 ataupun 120 ataupun 130. Itu je geng. Tapi alang-alang pakai saiz tayar tu, lebih baik tukar rim, pakai rim brand yang famous lah. Pakai sport rim yang famous, macam Racing Boy ke, yang brand-brand sekarang ni lah. Okay. So pada video kali ini bukan nak pasang pasal nak aspek motor apa, tidak geng. Tapi video pada video kali ini adalah untuk korang. Nanti aku akan tunjuk dekat korang barang apakah yang saya akan pasang dekat motor CUZ. Alright geng, so barang-barang dia pun sudah ada. Korang nak tengok barang apakah yang saya akan tunjuk dekat korang. Ini dia geng. Tada! Ini dia. So inilah barang-barang yang akan saya pasang dekat motor CUZ. Ini dia. So ini adalah dia punya cover lah, cover bahagian kelas, dia punya penutup. So penutup ini barangnya daripada Honda Vietnam.
Ini. So next, ini adalah dia punya cover pocket. Cover pocket untuk motor seat bucket lah. Ini dia geng. So and then satu lagi, ini adalah dia punya penutup bahagian magnet. Magnet cover cooling engine, bahagian atas dengan bahagian depan lah. And then yang kotak ni, ini yang kotak ni, okey, kita akan unboxing dulu. Ini dia geng. Nah, ini adalah dia punya cooling engine bahagian magnet. So ini adalah brand dari mana ni? Ni dia geng. Made in Malaysia ni. Ini adalah original geng. Cik ada bagi ni lagi. Dia punya barcode. So barang-barang ni saya dah check. Saya dah check dia punya barang-barang dia ni memang dalam keadaan tune lah. So barang-barang ini pun begitu juga dengan bahagian cover engine pocket. Ini pun daripada Malaysia juga. Siap serta dengan barcode lagi. Ini adalah barang yang original geng. Begitu juga dengan dia punya penutup dia. Original geng, memang original. Yang ni pun tak apa pastilah geng, ini adalah original ke atau yang kopi. Tapi yang ni adalah daripada Vietnam geng. Vietnam. So barang-barang ni saya beli dekat Shopee geng. Barang-barang ni saya beli dekat Shopee. So barang-barang ini akan saya pasang dekat motor CUZ. Disebabkan dia punya kulit engine tu dah nampak macam usang. Memang daripada kulit engine yang melekat dekat motor CUZ tu memang daripada ori motor geng. Daripada zaman-zaman saya beli motor lagi. So disebabkan kulit engine tu sudah berusia 14 tahun geng. 14 tahun mat. 14 tahun. 14 tahun. Dah sampai masa setiap barang-barang tu akan expired lah. Dia akan expire and then barang pun nampak macam usang, tidak cun lagi. So apa yang saya akan buat adalah saya akan tukar dia punya kulit engine. Begitu juga dengan dia punya penutup bahagian belah magnet pula dah. Bahagian clutch. Ini dia penutup. So yang nama dekat demak tu, yang nama di penutup ni, yang nama demak tu akan saya buang lah. Bukan buat terus. Maksudnya saya akan buka and then saya akan gantikan dengan yang ini. Ni nampak? Ini dia. So apa lagi geng? Jom mari kita alah, susah pula ni. Okey, kita sini lah. Okey geng. So apa yang saya perlu buat adalah saya akan buka ke semua kabel set geng. Saya akan buka ke semua kabel set, and then saya akan masuklah barang-barang ini. Saya akan gantikan barang-barang ini ke motor CUZ saya geng. Tapi sebelum saya nak buka ada yang subscriber 2 PM dekat saya, bang. Ini yang paling rare sekali geng. Ini dia emblem. Emblem. So subscriber yang PM dekat IG saya, dia tanya dekat saya, bang, abang beli dekat mana ni? Abang beli dekat mana, nampak macam cantik je. Ini yang ni. Yang ni saya beli dekat Shopee geng. Dekat video lepas pun saya dah bagi tahu. Benda ni saya beli dekat Shopee. So saya beli dekat Shopee bukan daripada Malaysia geng. Saya order bukan daripada Malaysia. Saya order daripada China geng. Saya order daripada China. Nak menunggu barang sampai tu mungkin dalam seminggu ada juga lah geng. Dalam seminggu pun ada juga. So
Kalau nak beli ni korang search je dekat Shopee. Ini pun yang ni pun RS150R ni pun yang melekat dekat motor COZ saya ni. Saya beli dekat Shopee. Bukan daripada Orimoto bukan daripada Orimoto. Yang ni saya beli dekat Shopee ni geng. RS150R ni, emblem ni saya beli dekat Shopee. And then korang boleh tengok dekat video yang lama lah. Video lama-lama saya pun tak ingat dah video yang keberapa dah tu. So korang boleh tengok lah. Tapi yang saya beli ni yang original lah. Original, tapi yang original ni memang mahal lah. Nak berbanding yang apa, yang tidak ori lah. Kalau yang tidak ori murah, tapi kalau yang betul-betul original, yang betul-betul Honda RS150 original Honda, ini memang mahal geng. Memang mahal. So yang ni pun saya beli dekat China geng. Yang ni saya beli dekat China. So korang boleh search lah. So korang boleh search dekat Shopee. Dalam Shopee tu macam-macam ada geng. Macam-macam ada. Yang punya emblem ni. Yang ni bukan plastik geng. Yang ni bukan plastik. Yang ni adalah besi. Memang besi. So macam mana saya melekat dekat motor COZ saya? Saya betulkan dia punya kedudukan untuk sama dengan dia punya permukaan kabel set demak. So saya tampal. Yang ni pun dia memang bagi dengan dia punya double tick. Dia bagi dengan beserta double tick. So kita kena pandai-pandai lah nak sukat dia punya kedudukan dia. Begitu juga dengan sebelah sini geng. Begitu juga dengan sebelah sini. Yang ni pun saya tampal je geng. Dia memang dah didatangkan dengan double tick. So korang boleh tampal. Korang boleh tampal. So pandai-pandai korang lah untuk korang nak tampal, nak samakan dengan kedudukan kabel set. Itu je geng. So settle. Alright geng. So pada video kali ni saya nak buka ke semua kabel set yang berada dekat motor COZ. So nak buka ni mungkin makan masa lah geng. Sebab kalau saya nak buka dengan cara yang dengan begitu cepat, mungkin dekat part-part dia punya bracket skru kabel set akan patah lah. So yang mana masih ada kabel set demak, korang kena jaga-jagalah. Pakailah kalau nak buka pun buka dengan cara elok. So disebabkan dia punya sekarang ni pun bara-bara demak dah berkurangan lah. Bara-bara demak pun sudah berkurangan. So kalau nak pakai kabel set demak ataupun Orimoto ni, memang kena jaga dengan elok lah. Seperti mana yang saya jaga dekat motor COZ ni. Alright geng. So sekarang ni saya nak buka kabel set pada motor COZ saya. Okay. 6.5 hours later. Alright geng. So sekarang ni saya dah buka ke semua kabel set pada motor COZ. Apa yang tinggal hanyalah dia punya rangka-rangka, wayar dan enjin lah. Tu dia punya test pen dengan nut tu yang masih berada di atas seat. So apa yang saya akan perlu buat adalah saya akan buka dia punya bahagian cover yang ada stiker Yamaha ni cover penutup bahagian belah kelas ni. And then saya akan tampal lah yang baru. So yang demak, bye bye. Welcome Honda. Yang ini hanyalah sekadar hiasan je geng. Untuk nampak acah-acah, biarlah nampak seperti 135 LCV1 yang original. Tapi sebenarnya enjin EFI. Yang demak pasang ni adalah enjin EFI. Cuma dalaman enjinnya banyak yang part-part bercampur, seperti high power, class 1, dream. Itu je lah. So apa yang saya perlu buat adalah saya akan buka ketiga-tiga skru ni, and then saya akan masuk yang bahagian cover clutch yang Honda. So okay.
Alright geng, so sekarang ni saya dah pasangkan yang baru daripada original Vietnam. Ini dia hasilnya, penutup cover cooling engine clutch. Ini dia geng. So nampak nice lah. Tiada lagi apa nama Demak dekat motor CX-5Z. Tiada lagi. No more Demak. This is Honda. Honda EFI Dream. Gitu. So ini dia geng, cover penutup asal original Honda, original Demak. Ini dia geng, ori motor lah. So ini dia geng. So apa yang saya nak bagi tahu dekat korang, semasa saya buka tadi ketiga skru, rupa-rupanya dia punya skru nut ni dia tidak datangkan dengan dia punya washer lah. Washer dia tidak datangkan dengan washer. Apabila saya buka ketiga skru, tengok-tengok dia hanya skru macam tu je geng. Dia hanya skru macam tu untuk supaya dia mengikat lah. So kalau korang nak lebih dia punya ikatan lagi kemas, so korang kena ikat dengan bush lah, supaya dia punya bahagian cat ni tak tercalar dekat bahagian pergelangan bracket skru ni. So itu sajalah geng. Demak dia tidak datangkan dengan dia punya washer, dia cuma ikat skru macam tu je. So yang ni saya akan simpan ataupun saya akan jual lah ni. So ini dia geng. So saya ikat skru ni pun tidak kemas sangat lah, tidak ketat sangat lah. Apabila saya ikat skru, cuma saya ikat front kuku je. Sebab dia punya ruangan bracket skru cooling engine bahagian clutch Demak ni, dia memang dah fit dah. So memang saya tidak akan ikat saya tidak ikat skru dengan ketat lah. Bukan apa geng, saya risau nanti kalau apabila kita ikat skru dengan ketat, kemungkinan dekat bahagian bracket skru clutch ni, penutup Honda ni akan pecah sebab dia plastik geng. Ini plastik ni. Mana-mana cover engine brand Demak, mana-mana cover engine brand Honda EFI ni dia memang plastik lah. Memang plastik, cuma kalau kita ikat skru pun kita kena ikat skru dengan suam-suam lah. Kalau yang ada bush tu lagi nice. Kalau yang mana tak ada bush ni, macam cover engine motor Demak ni, macam saya ni CX-5Z ni, memang saya ikat skru tidak ketat sangat lah, cuma hanya sekadar suam-suam je. Yang mana pakai top lagi bagus. Yang mana pakai manual macam saya ni, kena rasa-rasa lah, macam tu. Okey. So sekarang ni bahagian cover Honda, bahagian cover ni sudah selesai. So kita akan pergi ke bahagian sebelah, iaitu bahagian belah magnet dan bahagian cover pocket cooling engine. So okey, jom. Alright geng, so sekarang ni saya dah berjaya buka bahagian cover cooling engine belah magnet lah. So apa yang korang lihat ni hanya tinggal gasket dengan bahagian mangkuk lah. So mangkuk cooling engine belah magnet ada dekat depan tu. Ini dia geng, tu yang saya dah berjaya keluarkan. And then apa yang saya nak bagi tahu dekat korang, semasa saya nak buka tadi, memang betul-betul ketat lah geng. Semasa saya nak buka, disebabkan dia punya disebabkan dia pakai gasket. Ni dia pakai gasket, memang dia ketat lah semasa nak buka. So apa yang saya perlu buat adalah saya ketuk geng. Saya ambil tukul and then saya lapik dekat kain and then saya ketuk lah. Jangan ketuk kuat, ketuk manja je. And then apabila dah ada rasa kelonggaran tu, barulah saya cabut. So itu je geng. So sekarang ni saya nak gantikan bahagian cooling engine je belah magnet ni. So tengok hasilnya macam mana.
masih dalam keadaan cun-cun geng. Masih dalam keadaan cun-cun. So sekarang ni apa yang saya perlu buat adalah saya akan tukar bahagian kulit enjin nya. Kulit enjin dari Demak ke brand Honda. So itu saja. A few moments later. Penat geng. Macam-macam skill tadi saya tengah buat tadi. Saya nak ikat skru. So apa yang korang lihat ni, saya dah pasangkan kesemuanya dia punya skru dekat mangkuk magnet Honda, original Honda. So apa yang tadi saya yang menjadi makan masa yang lama disebabkan apa geng? Okey, saya nak tunjuk dekat korang Ini dekat sebelah ni, yang ni mana dah? Yang ni apabila saya masukkan skru memang dah ngam, saya ikat pakai yang ni. So apabila dah sudah ikat sebelah dekat dia punya pulser ni, mana ni yang pulser ni dah usah tunjuk. So apabila saya dah ikat bahagian pulser dia punya skru pulser ni dah okey, saya ikat sebelah sini pula. Sebelah sini ianya menjadi fit geng. Yang ni yang menjadi fit. So apa yang saya perlu buat adalah saya pakai dua benda ni geng. Dua benda ni supaya nak ikat, tapi saya mana dah? Yang ni mana? Yang sebelah ni apabila saya ikat dengan bahagian dia punya nut ni dia menjadi tak ngam geng. Tak ngam geng sebelah sini. Sebab dia punya tiada ruang untuk saya nak gunakan ni pengikat skru ni. Tak ada ruang ni geng. So apa yang saya perlu buat adalah saya guna spanner ni dengan saya pakai yang ni. Dua benda ni geng. Barulah dapat ikat, tapi saya tidak ikat kuat lah. Nanti ada rezeki lebih, saya nak beli dia punya skru yang original Honda. So disebabkan dia punya bunga skru tu yang besar, dia akan jadi fit ni. Mangkuk ni akan jadi fit. Tak ada ruang langsung untuk saya nak guna ikat ni. So saya pakai ikat ni lah. Saya ikat, bukan saya ikat macam ni, saya dirikan dia punya spanner ni untuk bagi ruang ikat dengan secara perlahan-lahan lah. So itu sajalah geng. Elah kejap tadi geng. So itu sajalah. Kalau yang mana korang nak pakai mangkuk ni original Honda, korang kena ikat dengan ni lah, supaya dia bagi ngam-ngam. Ada ruang. And then dengan yang ni juga. Tapi makan masa yang lama lah geng. Aduh. Nanti kalau ada rezeki lebih, saya nak belilah dia punya skru dia ni. Ataupun saya akan cari dekat kedai-kedai ke, spare part motor ke, atau saya akan beli dekat Shopee. Saya akan riki dulu lah dekat Shopee. Disebabkan dia punya bunga dia tu yang besar ni, dia tak ada ruang lah. So itu sajalah geng. So sekarang ni saya nak masuk dekat motor CUZ. So sekarang ni saya nak masuk dekat motor CUZ, nak ikat balik, and then saya nak test macam mana dia punya result sebenarnya. And then kalau korang tengok ni, memang nice lah. Dia punya bentuk design dia seakan-akan macam cover EFI Class 1, tapi dia punya design depan ni seperti macam Dream, versi Dream, Honda Dream. Itu aja kan. Class 1 versi EFI Dream. Itu je geng. Cun-cun juga geng, tapi kita nak tengok result dia macam mana, sama ada ngam ataupun tidak. Alright geng. So sekarang ni aku dah pasang balik geng. Pening. So sekarang ni aku dah pasang balik dia punya mangkuk magnet asal Demak ni ke motor CUZ. Memang dah aku pasang balik. So semasa aku tengah masukkan yang ni
mangkuk original Honda Class 1 ni, semasa aku masukkan balik, aku start engine, tiba-tiba ada bunyi satu geseran. Kemungkinan dia punya dalaman ni ada yang berlanggar. So aku tak tahulah. Sebab kalau tengok yang asal Demak ni, semasa aku test motor, dia punya bunyi dia tu memang dah tiba-tiba dia dah hilang je. Nanti aku tunjuk dekat korang. Ni. Memang cincin je, memang dah cincin. So apabila aku masuk yang ni, yang mangkuk Class 1 ni, yang versi Dream ni, aku masuk dekat aku pasang balik dekat motor COZ, dia punya bunyi tu macam ada satu pelanggaran. Dia bunyi macam bersiu pun ada, bunyi macam berketik-ketik pun ada. So aku pun buat keputusan, aku buka balik, aku pasang dia punya coil magnet ni dekat dia punya cooling engine Demak yang ori motor. Aku masuk and then aku start, hilang. So aku pun tak tahulah ni dia punya punca mangkuk ni apa masalah ni. Dia punya cooling engine ni, mungkin dia punya kelebaran dia tu dia punya kelebaran dia tu tidak selebar lah. Itulah, ataupun dia punya dalaman dia ni mungkin ada pelanggaran. So tak tahulah. So sekarang ni aku dah pasang balik dia punya cooling engine magnet tu ke motor COZ, and then aku dah tunjuk dekat korang, dia punya bunyi pun dah senyap. Aduh, pening mak. Punca benda ni je. Punca benda ni je boleh jadi pening. Aduh, memang betul-betul cooling engine ni yang begitu jimat lah ni. Memang betul-betul jimat. Aduh. So sekarang ni apa lagi? Yang ni kalau pasang yang cooling engine ni memang kena pasang yang ni lah. Dia punya dia punya cover sprocket ni. Tapi kalau pakai yang mangkuk engine cooling engine Demak, memang kena pakai sprocket yang Demak lah. Disebabkan apa geng? Disebabkan dia punya tepi ni, dia punya aluran ini, lekukan ini, dia tak sama dengan yang original Honda. Memang tak sama. So yang mana pakai Demak kena pakai Demak, yang mana pakai Honda kena pakai Honda. Jangan pakai yang Demak masuk ke Honda, tak ada. Memang tak boleh. Sebab dia cooling engine ni memang dia ada kaitan dengan cover sprocket, cover sprocket depan ni. Memang dia ada kaitan. So kalau yang mana pakai Demak kena pakai Demak. Itu je geng. Aduh, pening kepala mak. Yang betul-betul yang Class 1 ni, versi Dream ni memang betul-betul jimat lah. Aduh, apa yang boleh pasang ni je mat. Yang ni je. Yang ni pun dah macam nampak macam dia macam ada ruang lagi ni. Biasalah geng. Engine Demak memang macam tu. Dia takkan perfect seperti Honda EFI yang original. Itu je geng. Aduh, syang. So sekarang ni aku nak pasangkan balik dia punya cover set, and then so tu je lah. So sekarang ni aku nak pasangkan balik. Okay. So sekarang ni saya dah sarungkan balik dia punya cover sprocket cooling engine bahagian depan yang Demak punya geng. So kenapa saya tak pakai yang EFI original? So saya dah pakai dah geng. Bukan saya tak pakai, memang saya dah pakai dah. Tapi apabila saya nak masukkan balik, saya nak masukkan, dia macam tak ada ruang. Dia tak bagi ruang untuk masuk bahagian kulit poket depan ni. Disebabkan apa geng? Disebabkan dia punya ruang dia sempit geng. Yang EFI original ni dia jadi sempit. Ada geng, dia punya kulit engine. So saya dah simpan balik dah letak balik dekat store.
And then dia di ruang sempit sini. Berbeza dengan yang Demak. Kalau Demak masuk macam tu je, PMP je. Tak ada perlu lay apa semua. Dia kena macam ni je. Tapi kalau yang EFI original, dia akan jadi sempit. Begitu je dengan bahagian mangkuk ni. Bahagian carbon magnet ni. Kalau saya pakai yang apa, bukan saya tak pakai, saya dah sarung dah. Saya dah sarung dah, tapi apabila saya start engine, dia akan bunyi macam bersiul, and then dia akan bunyi ketik. Macam satu geseran. So saya buat keputusan, saya buka balik, saya pasang yang asal, and then saya start engine, memang dah tune. Memang dah tune, tak ada bunyi geseran apa semua. Disebabkan kemungkinan dia punya ruang dia tu terlalu mengecil, and then dia punya dinding ini terlalu rapat sangat dengan bahagian mangkuk magnet. Mungkin dia akan jadi satu pelanggaran. So begitulah. Seperti mana yang saya bagi tahu dekat korang tadi, kalau nak pakai cargo engine EFI original, kena korang pakailah yang Demak punya. Kalau pakai EFI original, dia akan jadi seperti macam ni. Ini pun dah terjadi dah, geng. So kalau pengguna Demak Evo Z ataupun Evo ZR yang mana nak pakai kulit engine, pakailah yang Demak punya. Saya showkan pakai yang Demak punya. Itu je, geng. So sekarang ni dah tak ada apa lagi, geng. Motor pun dah hidup dengan cun-cun dah. So apa yang saya perlu buat sekarang ni, saya nak pasang balik dia punya penjejak gear ni, level gear, and then barulah saya sarungkan balik dia punya carbo set. Ini pun saya tak pasang lagi. Ini dia punya ala-ala carbo pocket yang LC punya. Aduh, pening mat mainan dengan motor Demak Evo Z ni. Aduh, seperti mana yang saya bagi tahu dekat korang pada video yang lepas-lepas, nak sarukan bahagian EFI ni 50%. Yang boleh masuk, kadang-kadang ada yang tak boleh masuk. Hanya yang boleh masuk ini je, geng. Ni. Ini je, geng. Honda Demak Honda. Itu je. Aduh, pening. So itu je lah. Sekarang ni saya nak sarungkan semula carbo set ke motor Evo Z. 3 days later. Alright, geng. So sesi pemasangan semula carbo set pada motor Evo Z saya pun telah selesai. Setelah saya sarungkan balik, so dah tol pun dah tak ada, sudah saya kemas-kemas masuk dalam tol box. So itu sajalah, geng. Nak pasang kulit engine yang model EFI Class 1 Bussy Dream tu, memang pisang lah. Sampai saya pun dah pening dah. Tak boleh nak brand dah. Memang kalau nak pakai yang Demak ke Honda EFI ni, memang seperti mana yang saya bagi tahu tadi, memang 50-50 lah. Dia tidak full. Dia punya part dia tu memang tidak full. So setelah saya sarukan balik dia punya mangkuk asal ori motor Demak, and then apabila saya start, yang saya tunjuk dekat korang, dia punya bunyi ketik-ketik dia pun dah tak ada dah. Memang senyap smooth. And then so saya nak tunjuk sekali lagi lah dekat korang. Okay, saya on. Bateri tak ada, geng. Bateri tak ada. Hanya boleh hidup melalui dengan coil je lah.
So inilah hasil bunyi dia geng. Inilah hasilnya. So bunyi enjin pun memang agak smooth lah. Dia punya coil pun tak ada bunyi. Dia punya apa macam ketik-ketik-ketik. Bunyi bersedia memang tak ada lah. Dia punya geseran pun memang tak ada. So bunyi dia pun memang agak senyap lah. Setelah saya sarungkan semula dia punya kulit enjin demak. So itu je lah geng. Kalau pakai yang EFI kemungkinan dia akan bunyi sekali lagi lah. So itu pun saya dah pening dah. So nak pakai demak ke EFI macam ni lah. Kalau nak pakai yang demak memang senyap. Dia punya pelanggaran antara mangkuk dengan coil tu dia tidak akan bunyi lah. So geng, itu sajalah yang saya boleh berkongsi dekat korang. So apa yang saya boleh katakan, yang boleh pasang hanyalah dia punya cover belah magnet saja. Brand Honda ni. Itu saja geng. Yang lain seperti mana yang saya tunjuk tadi, yang bahagian belah magnet tu dengan bahagian sprocket, itu je yang tak boleh diterima oleh enjin dia punya kulit enjin demak. Apabila demak masuk ke EFI, macam tu lah. So ini dia geng, yang saya bawa keluar daripada store saya ni. Ini dia ni. Ini dia punya mangkuk magnet ni. Ini ni kulit enjin demak. Kulit enjin yang EFI Class 1 versi Dream. Begitu juga dengan bahagian dia punya bahagian kulit enjin bahagian sprocket ni. So apa yang saya nak bagi tahu dekat korang, kalau tengok dekat bahagian yang demak ni, yang asal sprocket demak ni, Dream dengan demak dia punya belah ni je, mangkuknya ni je. Yang saya bagi tahu dekat korang ni, nampak macam kecil je. Sebab itulah apabila saya sarungkan tadi dekat motor demak, dia takkan bagi ruang. Dia akan joket. Dia akan menari dan menari. Macam tu je. So apabila saya masukkan balik yang asal ori motor demak, masuk macam tu je, terus ada ruang. Dia akan melekat macam tu je. Dia tak akan menari-nari lagi. So itu je yang saya boleh bagi tahu dekat korang, dan yang saya kongsi dekat korang. So itu saja. Yang ni kemungkinan saya akan simpan ataupun saya nak jual lah. Begitu juga dengan bahagian mangkuk kulit enjin Class 1 versi Dream. Ni yang sekali lah ni, sekali dengan penutup lah ni. Saya nak simpan ataupun saya nak jual. Pening mat mainan barang nak kacut dengan demak dengan EFI ni. Aduh. Tapi nampak cun jugalah kalau tengok dekat ada tulisan Honda ni. Nampak macam ori. Aduh. Alright geng. So itu saja yang saya boleh share dekat korang pasal mangkuk kulit enjin EFI Class 1 versi Dream dengan sprocket Dream. So itu sajalah. So kepada subscriber yang bertanya dekat saya, bang, abang tak nak buat ke video pemasangan meter Umar digital SCV1 ke motor demak? Saya bukan tak nak pasang. Saya memang nak sangat sebab meter tu dia nampak macam menarik. Dia dapat menarik, cun, comel. Tapi dari segi pemasangan kena ada modi. Kena modi bahagian wiring tu, disebabkan dia punya satu
dia punya meter digital ni dia ada satu soket yang besar tu, and then begitu juga dekat meter dia punya wiring bahagian wiring body dekat bahagian meter demak ni memang kena modi lah. Dia macam pakai plug-in, so dari segi wiring tu memang kena modi lah. And then satu lagi kena cek satu persatu, atau boleh dikatakan pasal bahagian buat wiring ni memang memang agak susah lah. Memang agak susah, bukan banyak lah dia punya solution dia. Solution itu memang banyak. So kalau saya lah, pada pendapat saya, kemungkinan saya akan kekal dengan meter jenis analog ni lah, besi jarum ni. Lagipun meter ni saya dah tukar dah. Dekat bahagian dalam ni pun saya dah tukar dah. Dia punya dari segi jarum, dia punya motor jarum kilometer ni, and then dia punya part-part ni lah. Kalau tu korang boleh tengok lah dekat video lama saya. Yang saya pasang ni jarum yang bahagian meter ni pun, yang saya pakai ni pun, saya pakai 3 model jarum meter. 3 model meter, LCV1 original, LCV meter OEM dengan meter LCV2. So jarum ni adalah jarum speedometer LCV2. Begitu juga dengan dia punya speedometer motor dia ni, dalam ni, dia punya untuk naik ni. Dalam ni, yang ni saya pakai LCV2. So meter ni dia agak berat sikit lah. Dia akan berat sikit. Tapi yang apa yang korang tengok pada video yang lepas, yang saya buat top speed tu hanya setakat 100, dia memang berat. Dia memang berat berbanding dengan meter LCV1. Dia jadi dia akan berat lah. Tapi disebabkan bebanan tayar, berpunca pada bebanan tayar, dia akan jadi 2 kali ganda lah dia punya berat dia. And then dekat GPS ni, ini asalnya adalah phone, tapi saya dah modi dia punya sistem dia, saya masuk dia punya GPS. So di sini kalau korang tengok pada video yang lepas, di sini apabila meter ni menunjukkan dekat 100 km, GPS meter ni akan menunjuk 80 km kan? Sebab bebanan tayar belakang. Bebanan tayar belakang ni lah. So better kalau saya memang saya kekal dengan meter jarum lah. Lagipun sudah lagipun dah banyak dah yang saya tukar dekat dalam meter ni. Memang saya akan kekal lah. Cuma kotak ni je yang OEM. Dalaman ni LCV2 dengan dia punya motor minyak ni pun saya pakai LCV1 yang original. Yang original. And then dia punya dekat bahagian dia punya bahagian dari segi lampu signal dengan lampu high beam ni, dia semua ni saya dah tukar dah daripada bowl lama yang kuning tu, saya masuk dengan LED. Begitu juga dengan lampu malam dekat meter ni, dekat permukaan papan meter ni, saya pun dah sarungkan dengan yang LED yang warna putih. So tak ada apalah, itu sajalah. Kemungkinan saya akan kekal dengan meter ni lah, meter ni. So itu sajalah geng, yang saya boleh berkongsi dekat korang. Kalau nak pakai meter rumah digital LCV1 yang original tu, memang cun, memang menarik. Tapi dari segi wiring tu kena modi lah, sebab dia pakai soket. Kalau yang ni dia hanya PMP je. Yang tu memang kena modi lah. Dari segi pendawaian wiring memang kena modi. And then satu lagi memang kena check lah satu persatu. Sebab kalau contohnya kalau kita tengok dekat meter rumah yang original LCV1 tu, dari segi pemasangan dia memang dia memang dah komplit dah. Dia memang komplit. Dia memang dah ada dia punya air cooler, dia punya banyak lah, banyak. So itu je lah yang saya boleh berkongsi dekat korang. Kalau nak compare dengan Demak ni,
memang kena modif lah dari segi wiring, and then kena ada air cooler. Kalau dari segi dia punya apa, kalau contohnya kalau kita pasang tidak komplit, kemungkinan dekat display meter rumah tu sorry gang, iklan. Okey, kalau contohnya kita pasang meter rumah LCV1 yang tidak komplit, kemungkinan dekat display screen meter tu dia akan keluar error. Itu je. Sebab dia punya semua dalam dia punya sistem program tu memang dah komplit dah, cuma dari segi pemasangan tidak komplit. Dia akan keluarlah sistem error. Itu je geng yang saya boleh bagi tahu dekat korang. Kalau saya, kemungkinan saya akan kekal dengan meter ni lah. Meter LCV1 ni, meter analog ni. Itu je geng. Kalau korang nak tukar daripada meter demak ke meter LCV1 ni, memang boleh, memang okey. Tapi dari segi pendawaian dia, korang kena buang lah dia punya wiring yang melekat dekat kotak meter ni. Korang kena buang, and then masuk dekat korang buang wiring LCV1 yang melekat dekat kotak meter ni, and then korang masuk yang yang wiring meter ori demak ni ke dekat dekat kotak meter tu. And then korang sambung lah. Itu je. Dia sikit lagi hanya PMP je kan. Itu je. And then korang boleh tengok lah dekat video lama saya tu. Video lama cara pemasangan meter demak ke LCV1. Itu saja geng. Okey lah geng. Sorry geng kalau video ni agak panjang. Disebabkan dia punya ni lah, mangkuk-mangkuk ni lah geng. Ni, yang ni dah berpunca ni. Yang ni kemungkinan saya akan simpan ataupun saya akan jual ni geng. Aduh, pening. So itu sajalah geng, yang saya boleh kongsi dekat korang, yang saya boleh review dekat korang. Itu je. So korang jangan lupa sila klik like, share, komen dan subscribe. Kepada korang yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan korang. Dengan akhir kata, kita akan jumpa di next video, di next episode. Assalamualaikum and bye bye. Korang jangan lupa support lah channel YouTube saya, walaupun dalam video-video di channel YouTube saya ni tidak se-famous seperti YouTuber lain. So saya harap korang support lah channel YouTube saya geng. Okay, assalamualaikum and bye bye. Peace out.